Hai, Assalamualaikum. Selamat malam. Kembali lagi bersama dengan Akasha, teman setia usus anda. Kepakaran Akasha adalah membantu individu yang mempunyai masalah kesihatan usus. Kembali sihat, kembali bahagia seperti masa lalu secara semula jadi dengan serat prebiotik gam Arabik yang berkualiti tinggi, premium, bernutrisi tinggi dan dipercayai pakar. Saya nak tunjukkan sebab saya tunjukkan kepada anda kan yang saya ada ambil ni serbuk sekarang ni kan, ambil serbuk minyak MCT kelapa darah Ami ni. So selama ni saya ambil ni almond susu badam. Selama ni saya ambil susu badam 137 degrees ni. So baru-baru ni jumpa pula yang ni. So good ni, dia lebih murah. So saya beli yang ni pula lah. Tapi dua-dua samalah unsweetened. So yang ni pun sama jugalah. Dia, maksudnya tak ada pemanis, unsweetened. Lepas tu tapi yang ni lagi power lah. Sebab yang ni betul-betul ingredients adalah fresh almond milk 95% daripada whole almonds, USA. Lepas tu 5% lagi adalah sunflower seed. So tak ada gula, tak ada soya. So memang almond dengan almond 95% lah, fresh almond milk. Yang ni pula dia, kejap mana ingredient dia? Set now. Okay. So yang ni pula dia punya ingredients adalah almond milk 99%. Lepas tu dia ada mineral kalsium, emulsifier daripada sunflower lecithin, ada natural flavor, ada salt, ada mineral salt sodium bicarbonate, vegetable gum, and antioxidant, vitamin B12, B2, B1. So basically ni dia punya bahan dia, kita tahu kan, nampak tak perbezaan yang mahal dengan yang murah sikit. Kita tengok kandungannya, kita tahu dah memang dia patut mahal. Yang kandungan satu lagi memang patut dia murah, sebab dia ada tambahan lain sikit lah. Contohnya dia ada emulsifier, dia ada yang ni, dia makin sikit dia punya bahan, makin mahal lah harga dia. Macam ni cuma fresh almond milk dengan sunflower seed 5% je. So saya nak tunjuk kepada anda. Selama ni ambil ni. Ni harga dia berapa? Ni 1 liter. So ni harga dia dalam average dalam RM17 lah. RM16.9 kalau beli kat pasar raya. Ni saya selalu beli dekat Jaya Grocer. So harga dia RM16.9, lebih kurang macam tu. Ya, betul. RM17 lah. So kalau beli dekat Shopee pun tak silap saya sama je. Harga dia macam tu juga. Cuma shipping lah. Kalau yang ni kita kena pergi isi minyak lah kan. So yang ni so good ni dalam RM12 macam tu. Ni dia murah sikit, dia 1 liter juga. So yang ni dapat, kalau kita bancur dalam gelas kan, gelas dalam 200ml lebih kurang kan. So kita boleh dapat, dua-dua ni kita boleh dapat 5 gelas. So yang ni adalah serbuk minyak MCT. Dia adalah macam pengganti creamer, tapi dia lebih padu. Dia punya fungsi lebih power daripada creamer. Dan juga kalau kita tengok kalau ni macam susu badam, apa dia punya khasiat dia? Dia lebih kepada macam dia tak ada laktosa. Pilihan kalau macam kita ambil susu fresh milk, dia ada laktosa. So ada orang dia tak tahan dengan laktosa, usus dia kan, terutama orang ada masalah usus. Tu saya kata page ni lebih kepada nak cerita sebenarnya masalah usus, bukan kurus sebenarnya. Tapi saya akan selit-selit jugalah kadang-kadang, sebab dia berkesinambungan dia punya konsep dia tu. So ada orang dia lactose intolerant, so dia tak boleh ambil laktosa, so dia akan ambil susu selain daripada susu lembu lah. So dia akan ambil susu badam, macam ni lah penggantinya. Ataupun orang buat diet ketogenik, dia akan ambil ni lah, sebab dia ambil susu badam sebab dan tak ada gula, sebab dia tak nak ada laktosa tu. Laktosa tu macam sumber gula dia jugalah. So orang diet ketogenik dia nak kurangkan benda-benda macam tu, nak elak lah. So selain daripada dia sesuai untuk orang yang macam tu,
dia juga kaya dengan vitamin lah, vitamin, lepas tu dia rendah kalori berbanding produk tenusu. So saya boleh katakan macam ni lah, lebih kepada kalau kita ambil susu badam tu lebih kepada pengganti minuman yang lebih sihat daripada susu lembu, okay? Dan sedap. Okay, lebih sihat dan sedap. Okay. So berbanding pula dengan ni serbuk MCT ni, sebab kita boleh buat macam ni kan. Kita ambil ni, kalau macam saya buat kerja ni kan, ambil ni buat letak kopi. Ambil ni letak dalam cawan kan, lepas tu letak kopi. Jadi macam kopi susu. Macam tu kan. Tapi sekadar tu je lah, macam saya kongsikan tadi, dia punya manfaat macam tu je lah. Kan. Dia tak adalah yang power-power, tak ada. Okay. Dia biasa-biasa je dia punya manfaat. Okay. Berbanding dengan ni, serbuk MCT dia boleh jadi macam susu juga. Selain dia pengganti creamer, bukan tenusu yang serbuk tu, dia boleh jadi pengganti susu juga, pengganti fresh milk juga, pengganti, sebab dia cream, so dia boleh jadi pengganti fresh milk juga, dia boleh jadi pengganti susu badam juga sebenarnya. Okey, kita nak tahu yang ni sebotol ni 250 gram, harga dia, harga pasaran RM50. Okey, yang ni tadi saya cerita ni dalam RM12, boleh dapat 5 gelas, ni dalam RM17 boleh dapat 5 gelas juga. So kita kira yang ni boleh dapat berapa. Okey, saya biasa ambil 1 scoop tau. Ambil 1 scoop pun dah berkrim, tapi kalau nak lagi berkrim, boleh je nak ambil 2, tapi 1 gelas tu dia punya harga tu dah naik lah. So kita nak kira kan. Okey, saya nak share. So kalau RM17 ni, yang kita kira RM17 ni kan, 5 gelas, 1 gelas kos kita adalah RM3.40. Okey. Lepas tu kalau yang ni RM12, 5 gelas, harga segelas adalah RM2.40. Ni kalau kita nak buat pengganti susu lah kan, nak buat pengganti susu. Lepas tu yang ni pula sekarang harga promo RM45, tapi once batch kedua keluar, dia akan naik lah, harga dia akan pergi harga asal dia RM50. So ni adalah 250 gram. 250 gram ni 1 scoop, dia ada scoop dalam ni. So 1 scoop, okay, ni 1 scoop ni, nampak rupa dia, nampak macam susu, tapi tak berlemak macam susu, dia berkrim. So 1 scoop rata lah, 1 scoop rata lebih kurang 7 ke 8 gram. 7 ke 8 gram, kita ambil 8 gram lah, kita ambil 8 gram, ambil 8 gram. So 250 gram, kita bahagi dengan 8 gram, kita akan dapat lebih kurang 31 scoop. 31 scoop kita ambil lah 30, kita ambil 30, so 30 scoop, kita akan dapat 30 gelas. Sebab saya buat dalam gelas ni kan, saya buat ni guna 1 scoop je, so boleh dapat 30 gelas. So kalau 30 gelas dengan RM50 kita punya modal, 1 gelas jatuh dia, harga dia RM1.67. Okey, katalah RM1.70. RM1.70, RM1.70. Tadi ni RM3.40, yang ini RM2.40, yang ni RM1.70. Okey. Dan kalau katalah kita ni nak lagi sedap, so kita buat 2 scoop. Kalau kita buat 2 scoop jadi double, so dia akan jadi RM3.33, sebab kita cuma dapat 15 gelas. Okey. So walaupun harga dia lebih mahal daripada yang ni, dan murah sikit daripada ni, beza 10 sen macam tu kan, RM3.4 dengan RM3.3, tapi dia punya manfaat dia sangat-sangatlah banyak. Manfaat dia sangat banyak. Dia bukan sekadar minuman, dia bukan sekadar minuman. Dia adalah lemak sihat yang sangat bermanfaat untuk kesihatan otak dan juga kesihatan tubuh kita. Okey. Sekejap saya nak tengok komen pula. Bebel. Ada tak yang boleh jadi pengganti kafein bagi yang hantu kafein? Pengganti kafein. Okey. Kak Lim boleh cari ni. Boleh cari kopi yang ditulis di kafein. Di kafein ke di kafein? So maksudnya cari kopi yang ditulis tak ada kafein. Ada tau. Macam ni kan. Macam kopi ni. Kopi ni tak mahal. Tak mahal lah kot sebenarnya. Sebab dia adalah 100% biji kopi. Kan? Lepas tu kita bukannya nak makan banyak-banyak, kita nak ambil sikit je, nak bagi ada rasa kopi tu kan. Sebab dia memang dah pahit sikit.
So yang ni beli yang botol kecil lah, ni botol besar. So beli yang kecil sikit. Dalam harga dia dalam RM10 lebih kurang harga dia. Dia tulis decafeine. So boleh, maksudnya untuk yang tak nak ambil kafein, boleh ambil kopi yang dia tulis decafeine lah. Macam tu. Kalau brand lain tak pastilah, tapi yang ini Moccona nama dia. Yang ni kita baru beli semalam, ada perisa hazelnut. Tapi natural flavor dia natural perasa semula jadi. Perasa semula jadi. Dia cuma ada 2 bahan je. Biji kopi dengan natural flavoring. 2 tu je. Okay, so pilihan yang sihat lah berbanding yang dia letak macam-macam, letak margarin lah, letak gula lah kan. Ada kopi macam tu. Dan share. Thank you sebab share. Thank you. Thank you Kak Lin. Alright. So, berbalik tadi, kita cerita tentang dia punya manfaat. Bukan manfaat, dia punya perbandingan harga kan. Walaupun kita RM50 kan, kalau dia kembali asal RM50, ni baru RM17, ni baru RM12 kan. So kita tak boleh tengok secara kasar, kita boleh tengok secara detail macam tu lah. So sangat berbaloi dengan RM1.70 segelas kita ambil. Cuba bayangkan kalau kita beli air dekat luar. Beli air dekat kedai berapa ringgit segelas air panas. Tu air yang ada tinggi dengan gula. Contohlah kita ambil, contohlah kita beli kopi tarik. So dia letak susu pekat manis. Dah lah ada gula. Kebanyakan susu pekat manis biasanya dia ada yang saya tahu dia ada lemak trans kan. Dia boleh maksudnya dah lah gula, lepas tu lemak tu lagi dia boleh menyebabkan sama juga bila kita tinggi gula dalam tubuh, dia boleh menyebabkan juga kita punya masalah usus dan juga insulin tinggi. Berbalik semula, dia akan pergi balik juga ke arah masalah-masalah yang berkait dengan kecil manis, darah tinggi, sakit jantung, kolesterol. Dia pusing-pusing kat situ juga. Okay, kejap tapi kalau lemak trans dia sakit jantung kan masalah dia. Kita nak kongsi yang ni pakar jantung tau. Dr. William Davis ni pakar jantung. Okay, dia tulis pasal bahaya tepung gandum lah. Okay, so dia ada cakap tau, bila kita nak stop makanan bertepung gandum, okay, kita boleh ganti dengan apa? Tengok kita boleh ganti dengan dia pun sarankan bila kita dah rendahkan karbohidrat kan, bila kita dah ambil pemakanan karbohidrat yang rendah, contohlah kita ambil nasi suku je kan, suku separuh, lepas tu kita dah tak ambil makanan bertepung gandum kan, lepas tu kita dah tak ambil roti, lepas tu kira karbohidrat kita dah makin rendah. So dia kata jangan takut untuk tambah pula lemak sihat dalam pemakanan kita tu. Okay, so dia suruh tambah lemak sihat dalam pemakanan kita. Lemak sihat tu salah satunya ni lah, ni yang paling best sekali. Okay, MCT ni sangat lemak sihat yang sangat best. Dia bukan dekat Malaysia je, dia sangat terkenal dekat dunia sebab dia diekstrak daripada kelapa dara. Okay, kat mana ke saya baca lepas tu lupa nak tanda. Bila nak share dah lupa. Okay, tak apalah, tapi nak katanya ini pakai jantung tau. Kalau nak kata lemak sihat tu menyebabkan masalah, maksudnya kita ambil lemak kan, macam santan ke apa semua kan, dia suruh ambil tengok tiba-tiba tengok dia sarankan ambil sebab lemak sihat tu bagus. Santan tu adalah lemak sihat. Set no. Ni tengok ni dia bagi penutup ni, dia bagi ni lah. Penutup ni dia bagi macam shopping list tau. Dia bagi shopping list sebab yelah dia kata tak boleh makan ni, tak boleh makan tu, habis nak makan apa kan. So ni lah dia bagi shopping list. Tengok
antara yang dia bagi ada apa? Tepung badam, susu badam yang tak ada pemanisan ni lah. Okay. So kalau kita tak ambil makanan yang karbohidrat, tak ambil makanan yang bertepung gandum tu, bolehlah dia suruh ganti dengan benda-benda macam ni. Pisang, tapi bukan pisang masak. Pisang yang kehijauan, pisang yang kehijauan. Sebab pisang yang kehijauan ni dia ada prebiotik. Okay? Tapi pisang masak dia tinggi dengan gula. Aku tak ingat lah, 100 gram pisang kot. Pisang 100 gram berapa biji 2 biji ke? Saya tak pastilah. Tapi 100 gram dia punya gula, gula dia berapa sudu? Gula dia berapa sudu 7 sudu ke? Tak ingat lah. Saya tak ingat. Sebab tu kelas tu dah lama, saya lupa. Nanti kena cari pada nota tu. Tapi nak kata, sebelum ni kalau dapat pisang, pisang masak tu kan, sekali makan berbiji-biji lah. Berbiji-biji. So betapa banyak dah lah, memang ada masalah rintangan insulin kan. Makan pula benda tu, tambah-tambah lah dia punya kadar insulin dan juga gula darah. Kalau orang sihat makan tak ada masalah. Ni masalahnya orang yang dah ada insulin tinggi makan yang jadi masalah tu. Lepas tu cauliflower. Cauliflower ni bunga kobis. Okay, bunga kobis. Ni kita boleh ganti nasi. Bunga kobis ni kita kisar kasar. Lepas tu kita buat nasi goreng. Kisar kasar. Jangan hancur sangat. Lepas tu buat nasi goreng. Sedap. Okay. Ganti nasi lah kiranya. Bunga kobis tu. Lepas tu chia seed. Lepas tu coklat. Coklat ni yang 100% coklat lah. Yang koko dengan cocoa butter tanpa gula. Okay. Lepas tu serbuk koko. Yang akan saya kongsikan serbuk koko 100% yang tak ada gula. Okay. Serbuk koko asli. Lepas tu ni coconut shredded and unsweetened. Coconut flakes. Ni kelapa. Apa tu? Kelapa parut. Kelapa parut. Kelapa parut buat ni. Dia kata buat roti, buat muffin, apa ni? Dia kata coconut kaya dengan potasium dan fiber. So kelapa parut tu dia ni lah, dia kaya dengan potasium dan fiber. Dia coconut flour, tepung kelapa, kan, nampak tak? Tepung kelapa, tepung badam, benda yang sama yang ulang-ulang so tepung kelapa, jap coconut milk. Coconut milk apa? Santan. Dia suruh makan santan. Boleh jadi macam krim untuk resepi. Betul lah. Sebab bila kita buat makanan bersantan kan rasa berkrim. Okay. So, yes. Boleh kita buat jadikan pengganti susu. Kalau sebelum ni, kalau dah habis stok susu badam ni, saya beli santan fresh. Lepas tu letak serbuk koko asli. Lepas tu panaskan sekejap. Sedap rasa pengganti ni lah, minuman coklat yang tak berkhasiat tu. So kita ganti dengan santan segar tu, campur air sikit lah. Campur air. Macam santan segar tu 1/3 cawan macam tu. So baki lagi 2/3 tu kita letak air masak lah. Lepas tu kita letak serbuk koko. Sedap. Letak stevia titis. Okay. Dia rasa macam kita minum susu badam juga. Okay. Sedap. Tapi jangan guna santan kotak, tak sedap. Kalau nak masak boleh lah guna santan kotak. Kalau buat tu tak sedap. Dia kena fresh lah, boleh sedap. Okay. So kita boleh letak kopi, boleh letak, boleh buat apa lagi, macam-macam lah. Ni kalau kita buat ni kan, makanan western kan, kita buat carbonara, kita buat apa ya, yang pakai susu fresh milk, yang pakai susu cair, apa tu, semua kita boleh ganti dengan santan. Carbonara saya guna santan, okay, tak guna susu fresh milk. So boleh kita nak makan apa? Nak makan masak lemak cili api, nak makan masak kari, nak makan semualah yang pakai santan tu boleh makan. Masalahnya jangan letak MSG, jangan letak gula. Gula putih tak boleh, gula perang pun tak boleh.
Cultures ni macam yogurt macam tu lah. Tapi yogurt asli yogurt asli, yogurt yang memang dia tulis yogurt asli. Dia kalau kita buka, dia tak macam yogurt yang biasa tu. Yogurt yang biasa tu dia sedap. Dia yang kalau yogurt asli kita buka, dia macam bau dia tak best. Tapi nak best dia, kita ambil 2 sudu, letak dalam bekas kan. Lepas sejuk-sejuk kita letak stevia taste 3-4 sudu macam tu. Letak stevia taste, lepas tu kita letak buah yang kita nak. Macam kita letak buah belimbing ke, belimbing hiris kan. Lepas tu kita letak kekacang ke dalam tu kan. Letak kekacang yang kita yang kita sendirilah, maksudnya bukan yang dah siap. Kalau dah siap ada buah, contoh dia tulis buah-buahan segar dalam yogurt tu, sebenarnya dia dah campur gula. Selagi dia letak buah dekat dalam tu dah siap, dia mesti taruh gula. Tak percaya boleh tengok dia punya ingredients. Beli barang tengok belakang dia, beli barang tengok dia punya ingredients. So macam mana kita minum yogurt untuk kesihatan usus, tapi kita ambil gula, kita rosakkan balik usus. Toxic kan, dia toxic. Okay, lepas tu telur, nampak? Telur. Ni pakai jantung yang cakap dia. Telur. Lepas tu ekstrak ni macam vanilla, ekstrak lemon, ekstrak orange kan. Kalau kita nak masak-masak tu kan, nak pakai ekstrak tu. Lepas tu ghee. Kalau kita masak masak nasi biryani ke apa kan, kan pakai ghee. Ghee sangat bagus. Dia adalah lemak sihat juga. Dia salah satu lemak sihat yang bagus. Lepas tu kekacang. Lepas tu minyak. Ni pakai jantung suruh ambil minyak. Okay, kita pergi klinik, doktor kata jangan ambil minyak. Jangan makan makanan berlemak. Okay, bukan saya kena lah, mak yang kena. Dia pun bengang sebab dia tak ambil pun makanan berlemak, bersantan, bergoreng. Dia tak ambil. Tapi berat dia naik, kolesterol dia naik. Lepas tu dia doktor tegur. Okay, bila pergi check up, doktor tegur. Pening kepala nasib baik kasi masa tu baru habis kelas dengan saya join kelas Dr. Jo yang pasal diet ketogenik tu. Saya cakap dengan dia, okey, saya pula jadi cikgu kat dia kasi jadi doktor untuk dia. Cakap, okey, sekarang kita terbalikkan. Terbalikkan, makan santan, makan makanan berlemak. Okey, lemak sihat lah, ambil santan, ambil minyak kelapa kan. Minyak kelapa sawit pun boleh guna untuk masak. Lepas tu gula memang tak ni sangat. Kuih. Sebab mak makan kuih. So saya kata karbohidrat tu bahaya, walaupun dia makan 2 ketul je sehari. 2 ketul je sehari, tapi dia sangat memberi kesan sebab dia bertepung gandum. So dia memang memberi kesan. Tengok berat naik mencanak-canak masa PKP. So lepas saya suruh stop sepenuhnya kuih. Lepas tu ambil makanan-makanan yang berlemak. So saya kata dengan mak, makan je nasi. So mak buat nasi resistant. Nasi resistant ni nak cerita dia panjang lah kan. Buat nasi resistant. Maksud kita dah masak nasi tu, kita masuk peti ais dulu, kita tak makan dulu. So mak makan macam tu lah. Berat dia turun, tak silap saya dalam sebulan tu dia turun 3 kilo tanpa dia, sebab masa tu PKP tak boleh nak bersenam apa kan. Nampak tak? Terbalik kan. Doktor kata jangan makan makanan berlemak, jangan ambil makanan berminyak kan. Okay, tak apa, saya kata makan tapi berhentikan kuih saja. Alhamdulillah. Apa lagi yang minyak tadi kan, extra virgin olive oil sangat bagus. Minyak zaitun yang extra virgin, minyak kelapa, yang itulah. Yang tak bagus ni minyak sawit pun okey juga. Bukan okey, memang minyak sawit tu dia saya lupa lah, dia tinggi dengan akbar. Tak apalah, tapi dia bagus juga. Okey.
dia yang tak bagus minyak-minyak yang dari luar negara tu, macam minyak sunflower, minyak minyak jagung, minyak apa lagi? Minyak luar negara ni, minyak bunga matahari, sunflower tu. Adalah beberapa lagi minyak yang daripada luar negara tu. Selalunya digunakan dalam, kalau perasan digunakan dalam makanan jajan. Sebab yang tu dia boleh tahan lama, dia tak ada jadi bau tengik. Kalau guna minyak kelapa sawit ke apa, nanti tak tahan, nanti bau tengik. Okay? So dia orang guna macam tu lah, minyak yang macam tu. Lepas tu kentang pun boleh. Kentang kan tinggi karbohidrat, tapi kalau kentang mentah, dia bagus untuk kita punya usus, untuk bowel flora, untuk microbiota usus kita. Cara dia adalah kita kupas, lepas tu kita potong dadu. Lepas tu kita buat macam salad lah. Letak apa macam sayur-sayuran salad tu, letaklah kentang tu. Kalau kita masak dia akan menyebabkan kadar gula darah kita naik tau, sebab dia karbohidrat. Dia tinggi dengan karbohidrat. So dia cakap macam ni, cook potato send blood sugar through the roof. Dia kata apa ni? Kentang yang dimasak akan hantar gula darah sampai ke bumbung. Maksudnya akan menyebabkan gula darah tu mencanak lah. Okay, tapi kalau yang mentah tak. Okay. So apa lagi? Shirataki noodles. Shirataki noodles ni adalah konjac. Okay? Makanan konjac. Konjac mi, konjac nasi, konjac kuih tiaw. Okay? Ni konjac. Ni. Dia diperbuat daripada akar ubi konjac. Sangat rendah karbohidrat. Separuh pack tu hanya 1 gram je dia punya net carb dia, separuh ni. Yang banyak-banyak dalam ni kita makan adalah serat. So nama dia memang shirataki noodles, tapi shirataki noodles ni orang Jepun panggil lah. So yes, noodle dan juga pasta. Pasta ni macam ni lah, ada yang lebar dia panggil fettuccine, yang kurus ni dia panggil spaghetti. Ni kan macam noodles juga. So noodles and pasta pengganti yang diperbuat daripada serbuk ubi konjac adalah selamat, sebab dia tak menyebabkan basically dia tak menyebabkan masalah cabaran kepada gula darah lah. Ni dia kata shirataki is packaged in liquid in single serving bags. Betul. Dia kan dia pack dalam ni liquid. So the water needs to be drained. Dia punya air ni kita kena tapis lah. Kita bilas, tapis. Lepas tu kita masak dalam air mendidih. Lepas tu pemanis. Pure liquid stevia. Stevia. Lepas tu sama ada yang cecair ataupun serbuk, ataupun serbuk erythritol. Lepas tu apa lagi? Monk fruit. Okay, pemanis monk fruit. Xylitol, nampak? Pemanis tu je yang dia sebut. So pakai jantung sebut pemanis tu tu bukan sekadar diet ketogenik. So beliau pun sebut pemanis yang sama juga. Stevia, monk fruit, erythritol, xylitol. Tapi untuk individu yang tak ada masalah usus, boleh ambil lah mana-mana 4 ni. Tapi kalau ada masalah usus, ada gastrik ke GERD ke apa-apa yang masalah usus kan, dia akan menyebabkan kurang selesa. So baik stick kepada dua yang pertama lah, stevia dan juga monk fruit, pemanis monk fruit ni semua ada dekat Shopee. InsyaAllah nanti coming soon akan saya upload dekat Shopee Acacia Mall lah. So nanti nak cari tepung badam, tepung kelapa, pemanis stevia, pemanis monk fruit, nanti insyaAllah semua ada dekat Shopee Acacia Mall. Tunggu masa nak upload je. Okay. Okay, zantan gam. Okay, zantan gam ni dia adalah macam bila kita masak tepung badam dengan tepung kelapa, dia tak macam tepung gandum. Tepung gandum dia gluten, dia glue.
gluten tu dia macam getah sawit pula dah. Getah pokok getah yang kita toreh tu kan, ada dalam cawan dia tu kan ada bergumpal getah tu macam tu lah. Gumpalan gluten dalam tepung gandum. Okay. Sebab tu kita boleh buat dough cantik je. Tapi kalau kita guna tepung kelapa, tepung badam, dia mesti kena ada dia punya macam gam dia tu. Contoh macam tadi saya buat apam kan, gam dia ialah telur. Saya guna telur. Tapi kalau nak buat macam waffle, guna tepung kelapa je. Nak buat waffle ke, nak buat pancake ke, lempeng ke kan, guna tepung kelapa. So kena tambah sikit lah zantan gam, tak banyak pun, dalam setengah sudu macam tu je. So kita pakai sikit je. Lepas tu nak buat aiskrim, nak buat apa ni, nak buat pemekat lah, jadikan pemekat kan. Macam kadang kita selalu guna tepung jagung kan, tak, kita guna zantan gam, dia jadi macam likat. Macam sebelum ni saya nak buat jam. Saya buat jam strawberry. So strawberry saya buat smoothie strawberry ala Korea. Maksudnya apa ni, saya buat jam strawberry tu daripada buah strawberry, blend. Lepas tu saya masak dekat atas dapur, letak stevia sikit, letak zantan gam sikit kan. Lepas tu dia jadi jam lah, dia pekat jadi jam. So saya let dekat gelas, macam ada gelas kan. So saya let jam tu penuh dekat gelas tepi-tepi tu. Lepas tu letak susu badam. So nampak macam sedap lah. Lepas tu letak air batu. Itulah kita boleh buat boleh buat yang sedap-sedap. Of course lah, strawberry dia tak murah kan. Strawberry dia agak mahal juga harga dia. Tapi bukannya kita nak makan hari-hari, bukan kita nak makan hari-hari kan. Sekali-sekala kan, beberapa bulan sekali ke, ikut kemampuan masing-masing lah. Tapi apa ni, boleh je guna buah-buahan lain yang rendah dengan gula kan, macam belimbing, jambu batu, apa lagi, itulah. Okay. So dah menjawab yang boleh kita nak ambil lemak tu. Lemak kan ni. Lemak dia tidak menyebabkan sakit jantung. Okay. Lemak sihat. Yang menyebabkan masalah tu semua karbohidrat dan juga gula. Alright, so tadi kan saya kata, walaupun harga dia RM1.70 kalau satu scoop atau untuk satu gelas, lebih murah berbanding dua ni, jauh lebih murah lah. Tapi kalau kita ambil 2 scoop, dia akan jadi dekat hampir dengan yang susu badam yang 137 ni. Pun still berbaloi kan. Kalau apa ni, ada kemampuan, dia masih lagi berbaloi untuk kita ambil 2 scoop. Sebab apa? Sebab dia punya manfaat tu sangat jauh dengan yang kita ambil susu badam saja. Okay. So MCT ni apa? Saya terangkanlah sekali lalu secara laju sikit. Okay. Apakah MCT ni? MCT adalah medium chain triglyceride. Dia diekstrak daripada kelapa darah. Lepas tu minyak kelapa darah. Lepas tu dia adalah minyak yang unik, yang akan tukarkan tenaga secara pantas. Dia sebut ketones tau. Dia akan tukar kepada ketones. Kita ambil ni, dia masuk badan, dia akan tukar jadi ketones. Ketones ni sumber tenaga lah. Dia pantas memberi tenaga. Tapi yang bestnya, dia ada kemampuan untuk bypass kita punya proses penghadaman. Maksudnya dia tak perlu nak lalu proses penghadaman yang panjang lebar tu. Okay? Dia terus masuk, terus tukar jadi tenaga. Tu yang dia punya best tu. Jadi bila dia tak perlu lalu kita punya proses penghadaman, tak perlulah hempedu daripada pundi hempedu kita tu untuk bantu digest dia, untuk bantu hadamkan MCT tu. Sebab dia tak perlu pun dihadamkan. Tak perlu dihadamkan. Dia masuk, tak lama dia terus tukar jadi tenaga dengan pantas sekali. Serbuk MCT dia lebih pantas daripada minyak MCT. Tu yang kelebihan serbuk ni berbanding minyak, sebab dia lebih cepat, lebih cepat diserap. Okay? Bila kalau orang ada masalah usus, sesuai lah kan, sebab dia tak perlu lalui proses penghadaman. So kalau ada masalah penghadaman, settle. Dia terus keluar, jadi terus masuk, terus jadi tenaga, tak payah nak dihadamkan pun. Okay.
So basically MCT ni adalah macam sumber tenaga yang bersih lah. Dia tak ada menyebabkan masalah berbanding dengan selama ni kita guna gula sebagai tenaga. Gula dia macam ni lah, kalau kita bawa kereta tu, kalau MCT tu macam guna tenaga solar. Kalau glukosa, gula yang karbohidrat yang kita ambil tu, makanan-makanan karbohidrat dikira macam diesel lah, kotor, busuk macam tu lah. Sebab dia ada banyak kesan sampingan. Okay, so tu manfaat dia. Tu tentang MCT. Dari segi manfaat akan saya baca sekali lalu je sebab saya dah pernah kongsi, cuma ada yang masih lagi tak pasti apa manfaat dia. So yang pertama sekali adalah dari segi fungsi otak. Fungsi otak kita akan lebih baik, terutama kalau kita ada masalah brain damage, kita ada masalah kerosakan di bahagian otak lah, macam Alzheimer, Parkinson, mild Alzheimer atau Parkinson, termasuk juga kalau ada masalah autism. So sesuai untuk diberi kepada anak yang autism. Dia akan membantu meningkatkan kita punya ingatan, bantu kita lebih fokus, bantu kita punya otak tu tak ada macam brain fog, tak ada kabus-kabus blur macam tu. Dia jelas, kejelasan otak. So yang kedua adalah dia akan meningkatkan tenaga. Beza kalau kita ambil dengan tak ambil, kita akan rasa macam lain macam dia punya energi. Kita punya energi bukan saja tubuh, dia punya energi yang paling best adalah kepada otak kita. Sebab kalau kita bekerja kan, biasanya otak kita akan letih. Bila otak letih, tubuh kita automatik akan letih. Biasanya dekat bahu kita rasa letih kan. Tapi kalau otak kita cerdas, otak kita bertenaga, so tubuh kita pun tak rasa letih. So yang ketiga adalah better lipid profile. Maksudnya dari segi kolesterol lah, dari segi kolesterol kita lebih baik sebab dia tak ada karbohidrat. MCT ni tak ada karbohidrat. So bila kita ambil, dia tak akan merangsang, tak akan meningkatkan insulin dan tak akan menyebabkan masalah kolesterol lah. Dia tak akan menyebabkan insulin naik. So kolesterol kita akan better. Kolesterol akan better. Okay. Satu lagi yang pasal tenaga tu, nantilah dekat 8 nanti saya kongsikan. So yang keempat adalah dia akan menurunkan gula darah, sebab badan kita akan running guna ketones, so dia tak guna gula darah. Jadi kita akan kurangkan bebanan kepada pankreas. Pankreas bila kita makan makanan yang karbohidrat tinggi ataupun kita makan makanan yang berkarbohidrat lah kan, so dia akan keluarkan, pankreas akan keluarkan insulin. Dia akan bekerja keras lah, insulin bekerja keras dan juga pankreas juga untuk bantu turunkan gula darah yang spike bila setiap kali kita makan. Okay. Lepas tu yang terakhir, yang paling power sekali, adalah dia akan mengurangkan rasa lapar dan juga craving. Kadang-kadang bila kita dah kurangkan makanan yang berkarbohidrat, bila kita ambil MCT ni, dia akan menyebabkan kita rasa kenyang sebab dia akan menekan hormon lapar. Nanti dia akan meningkatkan hormon kenyang tu. Tak silap kata dia panggil leptin, hormon kenyang. So dia sangat-sangat bagus dekat situ. Bila kita kenyang, banyak benda yang kita boleh settle. Maksudnya dia punya kesan-kesan sampingan tu, maksudnya bila kita kenyang, kita tak adalah nak cari lagi makanan-makanan yang selama ni kita makan kan. Lepas tu dia mengurangkan craving. Bila mengurangkan craving, tak adalah kita macam duk fikir teringat nak makan benda tu, benda ni kan. Tapi tips dia, kita jangan jamu mata. Kalau kita jamu mata akan hantar signal kat otak, so otak akan nak. Okay. Lepas tu bila kita mengurangkan rasa lapar dan craving, so sangatlah membantu bila kita nak buat intermittent fasting, nak buat puasa sunat, nak buat diet ketogenik. Okay. So tadi saya nak cakap pasal apa? Pasal ni. Bila kita ambil ni untuk bantu kita rasa kenyang, yang bestnya bila kita ambil, dia kan tak menyebabkan dia tak ada karbohidrat, so dia tak menyebabkan insulin kita naik dan dia akan menyebabkan kita kenyang. So maksudnya semua dalam satu, dia macam berkait-kait macam tu. Jadinya kita kenyang, tapi dalam masa yang sama dia bukan sumber karbohidrat, so dia tak akan jejaskan lah kita punya insulin tu. Okay? Dia tak adalah menyebabkan insulin kita spike naik kan, macam gula darah tu spike naik, tak. Dia adalah sumber lemak yang tidak
memberi masalah kepada kita punya insulin. Okay, so saya nak tambah satu lagi bonus. Penting kenapa faktor mengurangkan lapar tu penting, ataupun mengurangkan craving tu sangat penting, terutamanya kepada bukan sekadar untuk individu yang nak buat diet, nak kurangkan insulin dan juga nak kurangkan berat badan contohnya, tapi dia bagi manfaat kepada individu yang ada masalah usus sebenarnya. Kenapa? Sebab bila kita elak makanan yang karbohidrat, kita elak semua tepung-tepung kan, kita akan even nasi pun kita, kalau orang ada masalah usus yang lebih teruk kan, dia nasi pun dia kena kurangkan, kalau boleh elak lah. So dalam proses nak pulihkan usus kan. Tapi bila kita tak ambil benda-benda macam tu, kita akan rasa lapar. Kita dah biasa ambil makanan yang berkarbohidrat, bila kita stop, kita akan rasa lapar. So bila kita ambil MCT, akan buat kita rasa kenyang lebih lama. Dan yang paling best adalah dia akan membantu meningkatkan kesihatan usus. Macam dalam ni kan, dalam ni dia ada C8 dan C10. Dia ada caprylic acid dengan capric acid. So dia C8 ni, okay, C8 ni dia bersifat anti-microbe. Maksudnya dia akan bantu bunuh yeast yang patogenik. Contohnya macam candida lah, bakteria jahat lah ni, bakteria jahat yang dekat dalam usus kita. So dia akan bantu, MCT akan bantu menyeimbangkan mikrobiota usus kita. Maksudnya dia akan bantu seimbangkan bakteria jahat dan bakteria baik. Okay, dia akan bantu seimbangkan. Kalau seimbang, kita punya kesihatan usus meningkat, kita punya kesihatan keseluruhan kesihatan kita akan improve juga. Dia akan sebab dia berkait. So kalau selama ni kita makan makanan yang tak sihat, kita stres apa semua, dia tak cukup rehat kan, dia menyebabkan bakteria jahat kita lebih banyak daripada bakteria baik. Tu yang akan jadi masalah usus. Dia akan jadi macam-macam. Ada orang kena gastrik, ada orang kena GERD, ada orang kena anxiety, sampai ke otak dah perginya kan. Ada orang kena masalah sistem imun, sangat mudah jatuh sakit, macam-macam. So tadi saya sebut tentang bantu bunuh yeast yang patogenik kan, macam candida tu. Patogenik maksudnya spesies-spesies mikroorganisme, maksudnya hidupan yang jahat lah, yang membawa penyakit kepada tubuh kita, yang membawa penyakit kepada usus dan juga tubuh kita lah. Alright, itu saja yang saya nak kongsikan. Okay, kita jumpa lagi di lain masa. Saya minta maaf kalau ada kesilapan dalam penyampaian, ada tersasar fakta dan sebagainya. Saya minta maaf, saya pun dalam proses belajar juga. So segala yang kurang tu adalah, segala yang lemah tu adalah segala yang buruk tu adalah daripada kelemahan saya sendiri. Okay, so yang baik tu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga memberi manfaat kepada anda. Okay, saya doakan semua sihat, semua dilindungi daripada wabak COVID-19. Okay, so jaga diri, jaga kesihatan, jaga pemakanan. Kita jumpa lagi di lain masa. Terima kasih kerana bersama. Assalamualaikum, bye bye.